Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Okey, hari ni kita nak sambung membincangkan buku teks Sains tahun 5 KSSR Semakan. Okey, hari ni kita berada pada aktiviti yang kedua di mana saya recap balik sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan 6.1.5 dan 6.1.7 iaitu pengembangan dan pengecutan bahan. Aktiviti yang pertama kita cerita tentang bagaimana pengembangan dan pengecutan bahan pepejal. Kalau perasan besi kan dia mengembang dan dia menguncup. Tapi untuk kali kedua ni, untuk hari ni aktiviti kedua kita akan fokus kepada memerhatikan kesan haba ke atas cecair pula. Tadi pepejal kan, sebelum ni pepejal tu mengembang bila panas, kemudian apabila disejuk dia mengecut kan. Kalau cecair macam mana? Sama ke? Jirim kan ada 3, pepejal, cecair dan gas. Jadi hari ni kita fokus pada cecair pula. Okey, tujuan dia. Jadi aktiviti adalah aktiviti secara berkumpulan. Dengar betul-betul dan cuba bayangkan awak buat aktiviti ni. Nanti kalau kat sekolah, kalau boleh buat, kita boleh buat sama-sama dengan cikgu awak. Okey. Jadi tujuan memerhatikan kesan haba ke atas cecair, aktiviti 2 ni, alat dan bahan dia, kelalangkun, salur kaca, gabus penutup dengan satu lubang, air berwarna, bekas kaca yang berisi air panas, bekas kaca yang berisi air panas. Dan besin kaca yang berisi ais. Okey, dia ada 2 tu. Satu untuk panas, satu lagi untuk ais. Ini aktiviti ni memang kena buat secara berkumpulan. Langkah-langkahnya yang pertama, tuangkan air berwarna ke dalam kelalangkun sampai penuh. Okey, air berwarna. Kenapa kena pakai air berwarna? Sebab kita nak tengok air nanti perubahan ni kita senang nampak lah. Pasangkan salur kaca pada gabus penutup. Okey, kemudian tutup kelalangkun dengan menggunakan gabus tersebut. Maksudnya kita tutup kelalangkun tadi tu dalam keadaan ada salur kaca itu yang menembusi bahagian gabus. Jadi kita pun masukkan dalam air, nampak? Okey. Letakkan kelalangkun ke dalam besin kaca yang berisi air panas dan lakukan pemerhatian terhadap aras air di dalam salur kaca tu. Kita letak dekat air panas, kita tengok aras air. Sebab tu kita kena color tadi. Bila kita color kita nampak jelas. Okey. Dan yang keempat, letakkan kelalangkun ke dalam besin kaca yang berisi air dan lakukan berisi ais, kemudian lakukan pemerhatian terhadap aras air di dalam salur kaca tu. Mula-mula kita letak ke air panas, lepas tu kita letak dekat ais lah, lagi sejuk kan. Kemudian yang kelima, lakarkan dan catatkan hasil pemerhatian ke dalam jadual. Nyatakan inferen untuk setiap pemerhatian. Okay, langkah-langkah dia, kita tengok langkah yang ketiga tadi kan, letak air panas. Pemerhatian kita apa? Pemerhatian dia adalah aras air berwarna bertambah. Aras air berwarna bertambah. Okey, pemerhatian dia. Sebab kita nampak aras air itu bertambah. Bila kita masukkan kan, kita nampak air itu bertambah. Inferen, kenapa aras air itu kenapa dia bertambah? Kenapa agaknya tiba-tiba aras air itu naik? Inilah menunjukkan bahawa air yang berwarna tu dia boleh kembang. So dia nak kembang, dia nak pergi mana? Kan betul dah tertutup. Jadi dia pergilah dekat salur tu. Bila dia pergi kat salur tu, dia tolak ke atas. Zup ke atas. Sebab itulah dia menaik ke atas. Jadi pemerhatian tadi adalah aras air berwarna naik ataupun bertambah. Inferen dia kerana cecair mengembang ataupun kerana air berwarna mengembang apabila dipanaskan. Okey, saya ulang, kerana air berwarna mengembang apabila dipanaskan. Okey, seterusnya langkah keempat. Pemerhatian dia tadi, bila kita masuk dalam ais, air yang dah naik tadi tu, dia turun ke bawah tu. Cecair yang naik tadi di salur kaca tu, dia turun ke bawah. Jadi pemerhatian dia, aras air berwarna berkurang ataupun aras air berwarna menurun. Pemerhatian dia. Kemudian inferen, kenapa aras air berwarna menurun? Kenapa dia turun tu? Sejuk kan, bila sejuk cecair tu dia jadi, bila kita sejuk kita akan rapat-rapatkan badan kita kan. Jadi ais cecair pun macam itulah. Dia punya jirim-jirim dia dalam tu, atom-atom dia bila dia sejuk dia akan berkumpul rapat-rapat sikit, maka dia turun. Jadi inferen dia adalah kerana cecair ataupun air berwarna mengecut apabila disejukkan. Okey, air berwarna mengecut apabila disejukkan. Okay, awak pun boleh cakap contohnya kalau jawapan lain. Langkah 3 tu kerana air berwarna menerima haba panas kan. Yang langkah 4 tu inferen dia awak boleh buat kerana air berwarna kehilangan haba. Boleh juga macam tu sama ada kehilangan haba ataupun mengecut apabila disejukkan. Jadi 2 tu adalah peranan. Yang pertama menerima haba ataupun mengembang apabila dipanaskan. Yang langkah yang keempat tu mengecut ataupun kehilangan haba. Okey. Jadi apakah yang dapat dirumuskan mengenai aras air?
di dalam salur kaca apabila kelangkon direndam di dalam besin berisi kaca yang berisi air panas ataupun yang ais. Jadi apa dapat dirumuskan? Arus air. Yang pertama A itu air panas. Semakin apa? Semakin ke ataupun nak pakai jika maka? Kita pakai jika maka lah sebab ni dia atas sama ada sejuk atau panas kan. Jika air macam mana ayat dia salur kaca. Okey. Jika diletakkan dalam air panas, maka aras air berwarna akan meningkat. Jika diletakkan dalam ais, yang B pula, jika diletakkan dalam ais, maka aras air berwarna akan menurun. Kan? Jadi jawapan dia yang awak nak kena tulis adalah air panas tu kita boleh cerita macam ni. Jawapan senang Cecair mengembang apabila dipanaskan. Ni jawapan dia. Ni baru jawapan. Cecair mengembang apabila dipanaskan. Yang B, ais tu, cecair mengecut apabila disejukkan. Saya ulang. Cecair mengecut apabila disejukkan. Jadi ini merangkumi muka surat 156 iaitu 6.1.5 dan 6.1.7. Untuk peringatan, berhati-hati semasa mengendalikan air panas. Okey, janganlah buat main-main bila buat eksperimen ni. Okey, pada video akan datang kita akan masuk pula kepada aktiviti yang ketiga iaitu memerhatikan kesan haba ke atas udara pula. Tadi pepejal cecair, lepas tu ni udara pula. Udara tu apa? Cair, gas lah kan. Jadi kan kita ada 3 jirim. Jadi awak akan belajar tentang ni pada video akan datang. Okey, saya rasa sampai sini dulu video kita untuk hari ini. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.